kita nak tengok apakah yang dimaksudkan dengan madani itu. Sebab madani ini dia asal dia daripada perkataan bahasa Arab. Dulu dia ada Datuk Hadari, sekarang sudah madani. Jadi bila kita duk dengar madani, madani salam, apa madani dan sebagainya, Malaysia madani dan sebagainya, apakah yang dimaksudkan dengan madani itu untuk kita lebih faham secara lebih jelas berkenaan dengan konsep madani itu sendiri. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan sahib samahah Datuk Mufti untuk membicarakan berkenaan dengan madani sebagai mukaddimahnya. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Usi Ustaz Wafiq yang saya kasihi, sahabat saya juga DCP Datuk Surina Saad yang kami ni kira kawan lah, Datuk. Dan juga sahabat saya jugalah, CAC Badrul Hisham bin Badruddin, Timbalan Ketua Polis, juga kepada semua ketua-ketua jabatan PDRM, pada ketua-ketua polis daerah dan kepada pegawai polis, tak lupa pada timbalan saya, Sahibul Fadilah Ustaz Tajul Urus, dan juga semua ustaz-ustaz daripada ataupun pegawai-pegawai Jabatan Mufti yang hadir. Tadi saya tanya Ustaz Wafiq, tajuk apa hari ini? Madani. Tuan-tuan yang mendengar di jabatan ini dan juga penonton, saya akan jawab soalan tentang madani ini dalam kerangka akademik ataupun dalam kerangka ilmiah. Bukan dalam kerangka saya nak pleasekan kerajaan semasa ke ataupun tak. Jadi tuan-tuan mendengar, tuan-tuan tak salah. Kalau saya kritik pun tuan-tuan tak salah, saya sokong pun tuan-tuan tak salah. Saya di atas fakta perbincangan saya. Sebelum ni, tadi saya nak datang ni, ada 2 orang hantar surat ke Jabatan Mufti kerana nak ubah nama dia. Nama dia something, saya tak mau sebut, dia nak ubah. Alasan dia nak ubah nama, kerana bila dia nak ubah nama, biasanya dia akan minta sokongan daripada Jabatan Mufti. Alasan mereka nak ubah nama, dua-dua orang tu sama, mungkin adik-beradik lah. Saya suruh pegawai untuk tengok dan saya telah buat nota tu. Alasan dia nak ubah nama adalah kerana dia kata nama dia tu telah menyebabkan hantu kacau. Lebih kurang begitulah, maksud mendapat gangguan makhluk halus kerana nama tu. Jadi saya dah komen sikit di situ. Saya cadanglah, bukan pasal isu tu, saya cadanglah kok dia nak nama yang cantik sikit. Tapi nama tu nama dia lah. Tapi dia nak ubah disebabkan itu. Kenapa saya sebut cerita yang baru saja berlaku ni? Kerana saya nak sebut tentang demikianlah bagi setiap kerajaan yang datang, mereka mempunyai slogan-slogan yang baru. Dia slogan-slogan ni kalau orang tanya, orang akademik ataupun tanya mufti, suruh pergi cari dalil untuk kerajaan dan seumpamanya, saya bukan ke arah itulah. Saya akan cakap secara umum hal-hal itu. Yang pertama ialah sesuatu pemerintah bila datang, mereka tentu nak sesuatu benda yang boleh dapat rakyat tahu dia nak ke mana. Okeylah juga. Dulu kita ada bersih cekap amanah zaman Tun Mahathir awal dulu. Kemudian datang zaman kemudian bersih cekap amanah dah kurang sikit, mari wawasan 2020. Kemudian masa tu Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk ke dalam kerajaan, timbul penerapan nilai-nilai Islam. Ini zaman fenomena zaman Tun Mahathir. Mari zaman Tun Abdullah bin Ahmad Badawi ataupun masa tu Datuk Seri Abdullah di sebagai PM, timbul satu slogan yang agak kontroversi, iaitu Islam Hadari.
Sampai orang buat bergurau kalau malaikat tanya, ni agama kamu Islam Hadari. Tentu dah orang Malaysia. Sampai ada orang buat main. Timbul kontroversi. Sesuaikah perkataan Islam Hadari ataupun sebenarnya Hadarah Islamiah atau Insan Hadari? Juga kontroversi. Tetapi nama dipilih oleh orang politik. Konten tu saya lihat diisi oleh tokoh-tokoh yang mengisi lah, buatlah konten Islam Hadari. Kemudian bila datang zaman Datuk Najib, mari wasatiyah. Buatlah wasatiyah. Kalau kita tengok konten Islam Hadari dan wasatiyah, taklah lari banyak, lebih kurang itu. Nama baru. Sebab apa nama baru? Pasal orang baru. Mari zaman habis Datuk Najib turun, mari pula zaman Tun Mahathir kali kedua. Kali kedua Tun Mahathir kelihatan tak ada slogan. Tak ada slogan. Tun Mahathir dah abang, yalah, duit hilang lah apa semua, tak ada nak datang slogan. Tapi Menteri Agama ketika itu, Datuk Seri Mujahid, keluarkan tentang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin, macam-macam cakap. Ada yang pro and con. Bukan pada perkataan itu. Bagaimana ia ditafsirkan. Sebelum-sebelum ni, Bersih Cakap Amanah, tak apa, satu slogan. Wasatiyah maksud moderate. Islam yang moderate. Mungkin masa tu ada ekstremism ke apa, timbul idea tentang moderate. Mari slogan rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin, phrase tu, ayat perkataan itu di dalam Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak hantar engkau melainkan rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Kan? Blessing for all worlds. Rahmat untuk sekalian alam. Tapi orang tak argue tentang slogan tu. Orang argue tentang macam mana ia dipahami. Adakah dia dipahami daripada sisi politik ataupun dia dipahami daripada sisi memang rahmatul alamin. Tak apalah, saya tak mau timbul isu tu. Kemudian datang pada zaman selepas daripada itu, Tan Sri Muhyiddin, saya tak ingat, rasa tak ada slogan kot. Ada. Tak apalah, lepas tu datang tak apa banyak slogan yang kita dengar. Datang pada semula Datuk Seri Anwar Ibrahim, semula dalam kerajaan, kita dengar semula tentang masyarakat madani. Perkataan masyarakat madani ni dari segi rekod, kita pernah dengar zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di dalam kerajaan dulu, telah timbul perkataan masyarakat madani. Masa tu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai timbalan Perdana Menteri. Sekarang datang balik perkataan masyarakat madani. Semua orang tanya saya, huraikan masyarakat madani dalam Quran. Kerana ramai orang Melayu, dia dengar bunyi Arab saja, dia kata yang ni mesti mai daripada Quran dengan hadis. Tak semesti. Penyanyi Arab yang menyanyi lagu cinta pun dalam lagu Arab juga, dalam bahasa Arab juga. Tapi tak apa, perkataan madani orang Melayu pernah dengar, orang Islam pernah dengar. Pasal apa? Tempat lain. Kita ada Quran Makki, Quran Madani. Quran peringkat Mekah, Quran peringkat Madinah. Itu Madani. Kan? Surah Makkiyah, surah Madaniyah. Surah peringkat Mekah, surah peringkat Madinah. Dulu, masa awal perkataan Madani dikeluarkan, orang faham Madani dengan maksud yang nak dikeluarkan itu civil society, masyarakat sivil. Kemudian sekarang Datuk Seri Anwar bercakap tentang masyarakat Madani. Saya ketika perjumpaan saya dengan beliau secara peribadi pun, beliau sebut juga tentang masyarakat Madani ini. Orang tanya apa maksud masyarakat Madani? Saya tak tahu. Kena tanya orang yang cakap lah. Apa maksud dia? Kalau tanya kita, dalam Islam apa itu masyarakat Madani? Tak ada lah.
Tak ada lah jawapan dalam Islam apa itu masyarakat madani. Ia adalah istilah yang digunakan oleh orang yang bercakap. Kerana ia bukan kalau istilah Quran, kalau ditanya fiqh, perkataan fiqh, adalah. Apa maksud kerana ada dalam Quran? Rahmatan lil alamin hari itu, adalah pasal ada dalam Quran. Masyarakat madani tidak ada dalam Quran, tapi tak bercanggah dengan Quran. Cuma nak tahu apa yang orang itu maksudkan. Dalam konteks ni, apa yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kita, apa yang dia maksudkan? Kalau dia maksudkan masyarakat madani ialah masyarakat sivil ataupun masyarakat apa yang dia nak ada ciri itu, ciri ini, integriti, kejujuran apa, itu dia maksudkan, dia akan berikan ciri-ciri itu pada kita. Saya pada sisi pandang saya, kebanyakan asas negara ini telah pun ada dalam perlembagaan kita dan telah pun ada tata kerja dah dan tata kelola lah di dalam sistem kerajaan kita. Dah ada. Cumanya apabila seseorang pemimpin tu datang, dia mungkin nak buat penegasan tertentu disebabkan masalah tertentu yang dia lihat pada zaman dia. Jadi dia tegaskan, kalau kata pemimpin satu masyarakat yang berintegriti, telus, tidak rasuah, ia satu slogan yang baik dan satu penekanan yang baik. Tetapi semua itu dah ada dalam sistem kita. Rasuah, kena integriti, tata kelola, cara perolehan, nak buat program hari ini pun ada sistem, semua dah ada. Mungkin peranan pemimpin itu ialah mengangkat balik semangat-semangat itu. Boleh dibubuh dalam perkataan masyarakat madani, boleh juga dalam masyarakat yang lain, apa saja tidak penting bagi saya. Yang penting apa maksud pemimpin ketika dia mengeluarkan perkataan itu. Saya tidak ada soal pro ataupun kon. Saya setuju ya masyarakat madani, saya setuju. Jika maksudnya bagus. Dan saya percaya tentu dah maksudnya bagus. So kita sebagai penjawat awam, bila kerajaan kata masyarakat madani, itu adalah slogan dia. Kita sebutlah masyarakat madani seperti mana polis. Macam polis ada slogan dia. Itulah slogan dia. Mari pimpinan yang lain dia bawa slogan baru, kita follow lah slogan tu. Cuma saya tak berminat, saya tidak berminat. Saya jujur je dengan kerajaan walaupun saya baik dengan semua Perdana Menteri. Saya jujur. Saya rasa golongan agama, dia tak perlulah pergi terlalu lebih daripada orang politik itu sendiri. Dulu buat institusi Islam hadari. Macam-macam. Sekarang pun dah datang kerajaan lain. Bajet tu pun dah habis. Mari nak kena buat institusi masyarakat madani pula. So ini saya rasa tidak akademik. Akademiknya peranan orang mungkin ahli ilmiah membantu kerajaan meletakkan asas masyarakat madani yang dia nak tu. Kita kena tanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri apa idea dia dan kita mesti letakkan dalam wording yang betul. Dan beliau pun seorang tokoh, saya tak nafikan, wording untuk membantu beliau supaya benda tu jadi jelas macam mana blueprint dia untuk buat idea masyarakat yang dia nak itu. Sehingga blueprint tu keluar dan bagi tahu kita ini 1, 2, 3 perkara yang dikendaki dan ini ke arah pelaksanaannya, maka itulah maksud masyarakat madani dalam konteks Malaysia. Saya rasa dia belum keluar lagi, akan keluar kemudian dan saya tak boleh bagi tolong wakilkan dia apa maksud masyarakat madani. Cuma setakat yang saya dengar melalui pembentangan dan seumpamanya, beliau menekankan soal ketelusan, kejujuran, tata kelola yang baik, mengatasi ketirisan, keadilan untuk semua, dan ini semua ciri-ciri saya rasa mana saja pemimpin yang baik, mereka akan menekankan ciri-ciri yang sama. Terima kasih.